Assalamualaikum TKN Talks. Okay, hari ini bersama saya lagi Fawaz. Ini lagi sekali Ustaz favourite saya, Ustaz Fazrul. Siap Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Okay, kita nak tanya pasal denial. Iaitu zaman sekarang ni banyak kes-kes denial yang mungkin kita tak sedar kita denial. Denial ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayunya menafikan. Yes, dia menafikan realiti tu. Contohnya macam antaranya kalau kes-kes yang macam dia menafikan anak dia sakit, dia menafikan anak dia dah tak ada, menafikan bahawa dia dah buat salah. Kadang yang even worst case, yang kes-kes famous, menafikan bahawa dia adalah lelaki. Tak apa, itu kita sembang nanti kemudian. Tapi yalah, kita tak nak fokus sangat pada kes tertentu, tapi secara umumnya denial ni, tak silap saya ada satu term dalam Quran iaitu kazabah. Betul Ustaz? So boleh Ustaz explain sikit denial dalam Quran? Baik, bismillah. Tentang denial ni, sebenarnya dalam Quran istilahnya kadzabah. Ya, kadzabah ni maksudnya menipu ataupun mendustakan ataupun menafikan. Ya, ada satu realiti tetapi kita ambil realiti lain. Itulah istilah kadzabah kan. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran ni banyak kali, sebenarnya lebih 200 kot. Berulang perkataan kadzabah ni. Seawal daripada surah Al-Baqarah page yang kedua tu pun dah nampak dah tentang mereka yang mendustakan, ya. Jadi ciri orang yang mendustakan, yang menafikan ni sebenarnya hatinya sakit. Ya, dia boleh masuk pada hati saya, pada hati Fawaz, apa-apa je lah kan. Dia menafikan apa yang berlaku. Jadi apa yang berlaku ialah kadang-kadang kita ni pasal comfort, kan. Kita ni dah selesa dengan sesuatu perkara, sama ada kita silap ke betul ke, kita kalau boleh kita nak maintain pada benda yang sama. Jadi di situlah sebenarnya peluang untuk yang ulat namanya kadzabah ni masuk dalam hati kita. Sebab kita tak nak berubah. Tak nak berubah. Kita rasakan macam yang ini best, yang ini okey, aku selesa. Yeah. Kalau katalah macam kita, of course kita kena jaga hati kita kan. Tapi macam ada, saya baca dalam satu kursus ni, saya pergi dalam Quran, dia ajar the law of projection di mana dia berdoa dia macam contohlah, macam anak, sebagai contoh umum ni, anak dia sakit. Lepas tu dia macam dia project pada dia kata anak aku tak sakit. Bila orang kata anak aku sakit ni, kena buat hospital ni, tapi anak aku tak sakit, insyaAllah anak aku tak sakit, insyaAllah dia sihat. So kat mana garis orang kata sempadan tu mengatakan dia ni denial ke, dia ni law of projection ke, kat mana tahapnya? Kita nak bagi tahu yang dia ni denial lah. Baik. Bila cakap tentang law of projection, kita bercakap tentang ke depan. Ke depan. Kita nak positif, nak mara ke depan. Kan? Dalam masa yang sama ialah kita ada reality. Ya, satu depan projection, satu lagi reality. Okey. Jadi orang yang mendustakan ialah dia menafikan benda yang sekarang. Kan? Jadi bila menafikan sekarang, dia tak buat apa-apa, kemudian dia cakap anak aku akan jadi sihat. Akan itu maksudnya ke depan, projection. Tapi sebenarnya yang reality, kita kena mengaku je lah. Kalau katakan salah, sakit. Kalau kita tak untung dalam syarikat. Ada juga syarikat yang dia kata tak apa, good morning, good earning kan. Jadi nanti walaupun tak untung pun akan jadi untung kan. Benda depan dengan benda sekarang berbeza. Kan? Kita bukan Tuhan kan? Tuhan bolehlah nak apa saja buat je kan. Boleh jadi positif segala-galanya, pasal Allah tu Asma'ullahul Husna, kun fayakun. Tetapi bagi kita ni hamba. Jadi ada masa kita salah, ada masa kita lemah, ada masa kita silap. Jadi mengaku dulu. Bila mengaku tu, itu namanya orang tidak mendustakan. Tapi kalau dia kata saya ni berdoa anak saya tu sihat, tak sihat pun sihat kan. Itu sebenarnya bukannya bukan projection. Itu sebenarnya orang tu yang tak sihat. So maksudnya yang sekarang tu kita kena handle lah. So yang dalam masa kita handle tu, kita ada projection. Ustaz, itu yang Ustaz tu ke depan. Yang ke belakang pula ada kes dulunya dia lelaki. Saya nak masuk juga Ustaz. Tapi bukan sebab tu, itu yang pada saya tu macam satu penyakit masyarakat lah. Dia lahir sebagai lelaki, tapi dia deny dia lelaki. Itu macam mana pula Ustaz? Itu sebabnya sekarang dengan ke depan kan. So kalau katakan sekarang, walaupun dia cakap saya ni perempuan, contohnya kan, walaupun sebenarnya sebelum ini lelaki, sebenarnya dia mengaku sekarang ni jadi perempuan ni untuk apa? Pasal kita nak move on kan. Kita tak nak lah benda belakang-belakang lah kan. Tapi walaupun move on, kita nak bercakap mengaku jadi perempuan ni ada apa? Sebab apa? Kalau katakan menjadi seorang perempuan itu ataupun mengaku jantina berbeza itu adalah ada manfaat
which tak adalah sebenarnya. Kalau nak move on sampai ke syurga, tak pun disampaikan di dalam Al-Quran, kan. Kalau ada yang kata saya ni ada identity conflict dan sebagainya, maksudnya itu satu penyakit, jadi kena ubat. Which dia tak, in the first place dia tak mengakulah dia ada konflik. Kalau dia tak mengaku jadi konflik, itu namanya denial. Dia merasakan bahawa saya betul, apasal kau sibuk-sibuk nak aku nak cakap aku perempuan ke, aku lelaki ke, aku punya pasal. Itu denial. Okay. Alright. Okay, faham. Maksudnya walau kita pun apa-apa pun, kalau katalah orang kata kita ni salah, saya pun baru lepas pergi satu kursus ni, dia kata punca setiap masalah bila kita mengatakan kita betul, iaitu denial lah. So maksudnya apa-apa dalam situasi mengatakan saya salah, awak betul. Jadi kita ada ruang untuk belajar, yang ada ruang untuk kita merawat diri kita. Kod lah kadang-kadang macam orang kata saya degil, kena check lah kenapa saya degil. Tu selalu saya dapat lah. Itu yang perkara penting. Sebenarnya bila denial ni ada kaitan dengan kita tidak menyombong diri, kan. Kita dapat duduk sebentar, fikir balik apa salah orang cakap macam tu, kan. Walaupun sebenarnya ada feedback orang yang tak betul juga. Ada juga, kan. Tetapi in the first place kita sekarang check dulu, tapi move on. Dia cabarannya ada orang dia check diri dia, alamak orang cakap aku ni degil lah, aku ni teruk lah, apa sebagainya, tapi dia tak nak move on. Itu satu lagi penyakit. Kan. Dia sebenarnya boleh nak move on, boleh nak mengaku ada silap, tapi kena move on cepat. Alright. Dan kalau nak move on kena mengaku silap. Package tu kena ambil sekali, baru tak denial. Terima kasih Ustaz, sangat ringkas, padu dan padat. Jangan lupa follow website Akademi Sinergi. Alright, terima kasih Ustaz. Nanti kita akan discuss lagi satu topik. So korang jangan lupa subscribe Tekan Thoughts. Konsepnya semua orang ada cerita untuk dikongsikan. So kalau ada korang ada cerita nak dikongsikan, just boleh komen kat bawah. Right. Terima kasih Ustaz. Peace out. Assalamualaikum.